Hai, okey. Payung kedua. Apa maksud saya payung kedua? Dalam video-video saya sebelum ini, ada saya terangkan bahawa Paulus mencadangkan atau memperkenalkan 6 perkara yang perlu disediakan, yang perlu kita ada dan amalkan supaya bila hari-hari kejahatan, bila masa susah datang, kita akan bertahan dan kita akan dapat mengatasi apa-apa sajalah yang menimpa kita. Dan seperti kata orang Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Jadi saya ambil ilham dari sana. Ada 7 payung yang perlu sebagai orang Kristian kita sediakan sebelum hari susah, hari jahat datang. Payung yang pertama sudah saya terangkan dalam video sebelum ini. Dan ini hari ialah payung yang kedua. Dalam Efesus 6, di mana saya cedok ilham ini, Paulus berkata perkara kedua, payung kedua ialah perbenaran. Satu perkataan bahasa Melayu dalam versi Borneo yang saya tak pernah dengar. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ialah kebenaran dan dalam bahasa Inggerisnya righteousness. Ini satu perkataan yang susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Tetapi konsep konsep intipati utama dalam konsep ini ialah perkataan right. Dari perkataan Inggeris righteousness ada right atau kebenaran atau perbenarannya itu benar. Membawa maksud seperti melakukan apa yang patut, apa yang baik, apa yang tidak menyalahi undang-undang atau perintah atau hukum Allah, apa yang memang patut dibuatlah, ya, yang tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip undang-undang, hukum-hukum baik yang manusia maupun yang Allah. Jadi perkara kedua yang Paulus cadangkan ialah kalau mau menjadi orang yang sedia menghadapi masa-masa jahat, kita mestilah orang yang sudah biasa mengamalkan right, mengamalkan apa yang benar, selalu melakukan apa yang baik, yang betul, yang sepatutnya, tidak biasa melanggar undang-undang dan hukum-hukum, tetapi berusaha hidup sesuai dengan prinsip-prinsip, hukum-hukum, syarat-syarat, undang-undang dari Allah dan juga dari manusia. So itu ialah maksud bukan maksud isi the main point, main thing, perkara yang utama yang mau ditekankan di sini. Jadi untuk sharing hari ini saya mau tarik perhatian kita kepada 3 perkara dari Alkitab. Dan perkara pertama ialah dalam Amsal 21 ayat 3. Now, Amsal 21 ayat 3 berbunyi begini. Melakukan yang benar, remember, benar, kebenaran, righteousness, apa yang baik dan betul. Melakukan yang benar dan adil lebih disukai Tuhan daripada korban sembelihan. Jadi saya sangat digalakkan dengan poin ini sebab saya sedar bahawa jika saya hidup dan menjadikan buat apa yang benar, buat apa doing what is right sebagai tabiat saya, amalan harian saya, ia disukai oleh Tuhan lebih daripada semua pengorbanan yang saya lakukan untuk Dia. Ya, so saya harap kamu juga sedar bahawa kalau kamu menjadikan melakukan yang benar, doing what is right setiap hari sebagai amalan kamu, ini satu perkara yang sangat disukai, yang menghibur hati Tuhan lebih daripada pengorbanan yang mau dibuat untuk Tuhan. Ya. Poin yang kedua ialah dari 2 Timotius ayat 22. Ya, 2 Timotius 22. 2 Timotius 22 yang bunyinya begini. Singkirkan hawa nafsu muda, berusaha mengamalkan perbenaran.
berusaha mengamalkan perbenaran. Dalam bahasa Inggeris ialah pursue righteousness, kejar perbenaran. Jadi gambaran yang dibawa di sini ialah seorang yang sungguh-sungguh. Ini ialah sasaran hidupnya. Ini ialah yang dikejar setiap hari dalam amalan hidup dia, iaitu dia mau melakukan yang benar. He wants to do what is right setiap hari, dan dikejarnya, dilakukannya sungguh-sungguh setiap hari. Jadi saya pun mau galakkan kamu yang mendengar video ini, dan terima kasih kerana mendengar video ini. Perbenaran atau pengamalan perbenaran haruslah menjadi kejaran harian, sasaran harian, satu daripada perkara yang kamu tetapkan dan bertekad untuk lakukan setiap hari. Dan yang terakhir sekali, dan inilah yang membawa sangat banyak penghiburan pada saya, ialah Yesaya. Okay, let's go to Yesaya. Yesaya 32, Yesaya 32 ayat 17. Bunyinya begini. Hasil perbenaran ialah kedamaian. Kesan perbenaran ialah kesentosaan dan keamanan untuk selama-lamanya. Dengar baik-baik. Kedamaian, kesentosaan, keamanan untuk selama-lamanya. Orang yang mengamalkan perbenaran, orang yang setiap hari berusaha hidup sesuai dengan prinsip-prinsip hukum-hukum Allah, berusaha bertindak dan berlaku dalam lingkungan undang-undang kerajaan dunia manusia dan Allah. Kata firman Tuhan di sini, hasilnya ialah kedamaian, kesentosaan, keselesaan. Tak ada rasa takut, tak ada rasa was-was. Semuanya tenang. Malam boleh tidur dengan nyenyak. Tak takut polis ketuk pintu tiba-tiba. Tak takut jahat akan terdedah. Tak takut hukuman Allah. Kenapa? Sebab setiap hari sudah biasa mengamalkan apa yang benar. Practicing what is right daily produces inner peace that is constant. Wah, cakap bahasa Inggeris pula. Tapi saya harap kamu faham ya. Dan mengapa ini penting? Sebab pada hari-hari kejahatan, bila hari-hari susah, apa yang perkara pertama yang hilang? Kedamaian, kesentosaan. Tetapi kalau sudah biasa mengamalkan perbenaran, kedamaian dan kesentosaan ini terpelihara, dan kamu masih boleh lagi tenang dan damai walaupun kejahatan sedang berlaku, sakit dan susah sedang dialami. So mulai hari ini, tolonglah jadilah pelaku apa yang benar. Selalu berusaha melakukan apa yang baik dan betul di sisi undang-undang, di sisi hukum-hukum Allah, sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang baik dan betul. Always practice what is right.